Terima kasih kepada Dr. Ahmad Zainal, rakan saya yang sudi melapangkan masa pada malam ini. Kita mengambil masa beliau lah, walaupun mungkin dalam kesibukan masa dapat meluangkan untuk sama-sama berkongsi, bual bicara berkaitan dengan koperasi ini, kerana apa? Koperasi beliau difahamkan telah pun ditubuhkan, dan kita nak sama-sama berkongsi pengalaman. Segmen yang pertama, izinkan saya untuk mempersilakan Cik Azman bin Muhammad Yusof selaku pengerusi Pertubuhan Melayu Muslim Prihatin Negeri Johor untuk memberi kata-kata aluan dan menceritakan sedikitlah sebagai salah satu gambaran NGO yang ada kepada tetamu kita. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasihlah kepada Cik Basit selaku SU dan juga Cik Fero, naib pengurusi dan sahabat-sahabat yang lain. Okey. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad kerana sudi meluangkan masa pada malam ini untuk kita bersama-sama sembang santai lah kita panggil, untuk berkongsi ilmu mengenai macam mana cara untuk kita menubuhkan koperasi koperasi yang di bawah NGO Pertubuhan Melayu Muslim Prihatin Negeri Johor. Untuk makluman Doktor, sebenarnya NGO Pertubuhan Melayu Muslim Prihatin Negeri Johor ni baru saja didaftarkan dan diluluskan dalam masa baru 2 minggu gitulah. Jadi tujuan matlamat penubuhan NGO kita ni sebenarnya untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Di samping itu kita memerlukan dana dan sumbangan untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan sumbangan tersebut. Jadi salah satu caranya ialah kita nak menggerakkan operasi ataupun perniagaan ni supaya keuntungan daripada perniagaan kita tu kita boleh salurkan untuk membantu masyarakat di luar sana lah. Jadi begitulah sedikit sebanyak mengenai penubuhan NGO kita ni. Sebab kalau kita tengok, kita tidak boleh mengharapkan bantuan daripada orang di luar sana. Jadi kita sendiri, NGO kita ni mesti bergerak ke arah satu matlamat supaya kita sendiri tu ada punca pendapatan lah, macam tu. Jadi saya amat berterima kasih lah dengan Doktor kerana sudi untuk meluangkan masa sekejap untuk sama-sama saya dan sahabat-sahabat saya ni mendengar sedikit sebanyak berkongsi ilmu lah dengan Doktor macam mana kaedah tata cara untuk kita menubuhkan koperasi ni. Jadi itu sajalah daripada ucapan awal saya. Jadi terima kasih sekali lagi lah kepada Dr. Ahmad dan rakan-rakan saya yang lain lah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kiranya Dr. Ahmad Zainal menerangkan, beliau datang asal pendidikan, ahli keluarga, asal dan tempat bertugas. Dengan segala hormatnya dipersilakan Dr. Ahmad Zainal. Terima kasih kepada Tuan Hashim selaku moderator lah. Bual bicara berkaitan tentang koperasi. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat Hari Raya Mahzabatin Syawal 1441 Hijrah. Bila kita nak tubuhkan koperasi ni, sebenarnya kita memikirkan masyarakat. Kalau kita nak berniaga ataupun nak kaya, sebenarnya kita buka lah enterprise ataupun apa-apa syarikat. Ya, kita tubuhkan di SKKM Suruhanjaya
untuk daftarkan perniagaan kita. Sebenarnya kalau join koperasi ni, saya sendiri rasanya lebih 5 koperasi yang saya join lah. Macam-macam jenis koperasi. Kalau untuk yang pendidikan ada 2 lah. Sebenarnya koperasi ni dia di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Dia tubuhkan pada 2008. Maknanya dia baru. Tetapi sebelum ni dia di bawah Jabatan Koperasi Malaysia. Tetapi diwujudkan SKM ataupun Suruhanjaya Koperasi Malaysia ni adalah untuk mentadbir urus koperasi-koperasi seluruh negara. Kenalkan dirilah, nama saya Ahmad bin Zainal. Saya dilahirkan di Negeri Sembilan, kampung mak saya lah. Tetapi bapa saya adalah Jawa Pontian. Arwah Haji Zainal lah. Tuan Hashim dah pernah jumpa lah, dan arwah bapa saya pernah tidur di rumah dia lah, di Kundang Ulu. Betul lah, Kundang Ulu. Betul. Okey. Jawa campur sedikit Minang lah. Jadi boleh sedikit cakap Jawa dan boleh cakap Minang lah. Lahir di Negeri Sembilan, tapi saya kahwin pun dengan orang Muar. Bachelor Pertanian dengan Tuan Hashim di UPM. Sebelum tu di Maktab Perguruan Hashim ada 2 maktab lah, Maktab Teknik dan Maktab Batu Pahat. Saya di Maktab Temanggung Ibrahim. Seterusnya dalam Masters dalam bidang Human Resource Development berkaitan dengan pembangunan sumber manusia di UTM Skudai. Dan seterusnya saya sambung di UTHM Batu Pahat Pari Raja dalam bidang teknikal, pendidikan teknik dan vocational. Dan sekarang saya sebagai ketua jabatan di Jabatan Pendidikan Teknik Vocational di IPG, Institut Pendidikan Guru, kampus Temanggung Ibrahim, Johor. Anak 4 semua perempuan, dan saya dah ada seorang cucu lah. Anak saya bulan 3 tahun lepas, bulan Mac tahun lepas nikah kan. Jadi baru ni dapat cucu lelaki. Anak semua perempuan, cucu lelaki. Bagaimana boleh tercetus idea untuk menubuhkan koperasi ni, Dr. Ahmad? Pada awal-awal. Jadi bila kita ngetek, kebetulan di Paksi Gudang ni ramai jutawan-jutawan Melayu yang saya tengok di kawasan saya tu, di kawasan rumah di Bukit Dahlia tu, rumah yang bernilai semua atas 10 juta. Salah seorang tu macam contohnya pemilik kepada hospital penawar, yang seorang tu Haji Azizan, bekas pasukan yang menubuhkan Air Asia. Jadi daripada dia bercerita, cerita berkaitan tentang, kebanyakan yang saya tengok usahawan yang maju ni adalah bekas-bekas auditor ataupun bekas-bekas dalam bidang perakaunan. Kalau dia pandai akaun, maknanya dia sebagai jantung sebuah syarikat. Jadi daripada perbualan tu, kita memikirkan bagaimana kita nak membantu orang Melayu Islam untuk maju ke depan dalam perniagaan. Sebab saya kata dah tempoh climax lah, dia orang ni semua buat projek juta-juta. Saya kata cuba bagi idea untuk kita kongsi. So bila kita kongsi, kena ada satu platform, iaitu platform tu dia namakan koperasi. Lembaga pengarah saya ni ada 9 ni memang suka nak jumpa lah. Sebab semuanya dengan projek masing-masing lah. Tapi PKPB ni kita berjumpa dan mesyuarat pun gunakan macam gini lah, macam Skype ni, kita guna Google Meet lah untuk tanya khabar, dan masing-masing masih meneruskan perniagaan lah, macam forwarding and shipping. Kita punya akta koperasi kita, contohlah kalau kita kata share paling minimum 500, contohlah paling maksimum 20,000 contoh. Kalau misalnya pada saya lah, rakan saya ni dia selalu bergerak lah daripada Pasir Gudang ke Kuala Lumpur sebab pejabat dia di Kuala Lumpur. Kalau boleh deal, boleh kumpul kan, saya akan minta dia singgah ke Pagu. Boleh jumpa dia lah dan dapatkan
tanya dia macam mana urusan apa e-wallet tu. Sebab tu saya kata jiwa dia ni kalau apabila meningkat umur 63 tahun seperti tu Haji Misak cerita semalam, dia mungkin jiwanya sama macam Haji Misak. Jiwa yang tenang, jiwa yang orang kata jiwa yang rasa mengambil pendekatan di mana kebaikan itu semua adalah jalan yang utama. Bermakna jalan tengah kepada suatu kebaikan lah kena kita. Bukan saya nak puji lah sebab saya dah mengenali dia lama lah. Jadi saya harapkan supaya Dr. Ahmad Zainal melimpah rezekinya, murah rezekinya. Amin. InsyaAllah. Amin. Berkat dari perkongsian ilmu yang disampaikan. Dia sebenarnya dia selalu buat conference dekat Indonesia lah, Jakarta. Event, dia buat event. Bulan Februari. Dekat. Tapi jangan sampai dia banyak kali lah, takut nanti tiba-tiba isteri muda dia orang sana, takut pula kita kan sebab suami isteri dia saya kenal, nanti dia banyak tanya saya kenapa Dr. Ahmad selalu balik ulang-alik Indon kan, saya pun susah nak menjawab kan. Jadi terima kasih lah yang tinggi kepada Encik Ahmad Zainal, semoga perkongsian ini bermanfaat lah kepada semua. Right. Cuma kita akan memperalusi lagi dalam mesyuarat lah, walaupun konklusinya tadi kita di persimpangan dilema lah. Dulu Ahmad Zainal dia bukan lagu jiwan-jiwan, dia rock punya. Lagu apa ni Mentari di Ufuk Timur dia kata. Mentari di Ufuk Timur. Jadi terima kasih banyak-banyak. Saya bagi pantun lah Dr. Ahmad Zainal. Nak ucap terima kasih, nak bagi apa tak mampu saya bagi pantun lah Doktor. Boleh Doktor? Boleh. Terlalu dekat kedai kopi tak jadi pantun. Nak pantun dia gelak. Jadi harap-harap masa ni pantun dia tak gelak lah. Okey, jadi dua pantun lah untuk Dr. Ahmad Zainal. Itu Pantun. Dr. Ahmad insan yang hebat. Bicara perkongsian kisah kejayaan. Moga tekad dan bersemangat, jana pendapatan menebar kebajikan. Amin. Yang kedua, nasi Arab enak hidangan, perut diisi bersama teman. Semoga asbab bicara pertemuan, sebuah kooperasi menjadi kenyataan. InsyaAllah. Semoga apa yang kita azamkan tadi, Tuhan telah akan mempertemukan jalan untuk mencapainya, dan insya-Allah sesuatu yang kita niatkan dengan baik pasti Tuhan akan ketemukan jalan yang terbaik. InsyaAllah. Jadi itu sajalah Dr. Ahmad serta ahli Pertubuhan Melayu Muslim Prihatin Negeri Johor. Semoga segala azam dan cita-cita kita akhirnya kita pasti akan tercapai dengan tekad, iaitu amal bakti, istiqomah dan kesetiaan. Amal bakti, istiqomah dan kesetiaan. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Zainal. Sama. Terima kasih Doktor. Jumpa lagi. Turun muar kita ngeteh. Jumpa kita. Jumpa lagi. Terima kasih Doktor. Jumpa lagi. Selamat Hari Raya. InsyaAllah. Jumpa lagi. Selamat Hari Raya Mahir Sabatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.